menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syukur, penyelaras pentadbiran masjid daerah Hilir Perak, yang saya hormati, yang berusaha, Tuan Pengerusi kita Fadhil Ustaz Abdul Razak Abdul Rahman bin Abdul Razak, semua ahli jawatan kuasa Biro Muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita yang tidak terhingga, kerana pada pagi ini, pagi yang penuh barakah ini, kita berada di dalam masjid rumah Allah ini bagi mengimarahkan masjid kita dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berusaha untuk menghidupkan Ramadan kita ini dengan tadarus Al-Quran. Tajuk kita nak bahas pada hari ini singkat saja masanya. Di kesempatan yang ada ini, kita nak lihat apakah yang boleh kita ambil daripada Ramadan ini. Tajuk yang disebut oleh Ustaz Syukur tadi, Ramadan yang diinsafi. Masya Allah. Kebetulan tuan-tuan, saya berada di dalam daerah ini pada hari ini. Kebetulan ada beberapa aktiviti yang lain. Jadi di samping itu, saya juga nak lihat, nak bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimarahkan masjid kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sangat bersyukur. Ini kali pertama saya pijak kaki di Masjid An-Naim ni, Tuan Muzi. Masya Allah. Ini kali pertama. Walaupun saya anak Perak, tapi saya di tempat ini agak jauh daripada kawasan saya. Saya berada di kawasan Parit Buntar dan juga Bagan Serai. Jarang-jarang sampai, dan melalui program kita kuliah duha pada hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kebetulan bulan Ramadan yang sedang kita lalui pada tahun ini, cuacanya agak panas sedikit. Kebetulan ramai saya dengar orang kata tahun ini panas. Panas yang kita sedang lalui ini panas yang biasa sebenarnya. Memang patutlah kalau kita nak dapat sesuatu yang istimewa, kita perlu diuji. Kalau kita tak diuji, tak ada makna. Lihat saja para sahabat. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, Ramadan yang diinsafi, kita nak lihat apa yang berlaku kepada para sahabat dan Nabi. Akhirnya kita nak lihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, bulan puasa ini, kefarduan puasa ini difardukan pada tahun kedua Hijrah. Baru lagi Islam ni nak bertapak. Tahun kedua Hijrah. Dan pada tahun kedua Hijrah itu jugalah Nabi SAW dan para sahabat diuji oleh Allah. Ini yang kata kita perlu insaf ni. Kita melalui puasa kita dengan penuh kesenangan. Negara kita, Malaysia ini, berada dalam keadaan penuh dengan senang, nikmat, sehingga orang lain pun datang bekerja di tempat kita. Ketika mana mula-mula puasa difardukan kepada kita, para sahabat dahulu, mereka telah diuji pada tahun kedua Hijrah. Apa ujian yang mereka hadapi pada ketika itu? Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, para pendengar sekalian yang pernah pergi ke negara Arab,
Cuba bayang tengok kita duduk di negara Arab yang panas begitu. Dalam keadaan mereka baru nak mula dengan Islam ini, tahun kedua hijrah difardukan puasa kepada mereka. Walaupun puasa ini disebut dalam Al-Quran telah difardukan kepada umat yang sebelum daripada kita. Seperti mana yang kita semua sedia maklum disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat yang sebelum kita pun telah difardukan puasa. Tapi nak ceritanya apa yang dilalui oleh para sahabat, pada tahun pertama mereka telah pun difardukan puasa itu. Pada tahun itu jugalah berlakunya peperangan Badar. Pernah dengar kisah peperangan Badar? Ia berlaku pada tahun kedua hijrah, 17 Ramadan. Mereka diuji. Dalam keadaan mereka melalui puasa, macam kita sekarang lalu puasa, tapi lalu puasa kita dalam keadaan senang. Kita siap boleh bertadarus dalam masjid. Masya Allah. Para sahabat, kita bayangkan pada ketika itu kehidupan mereka bagaimana. Mereka diuji. Maka layaklah mereka yang diuji ini, mereka mendapat tempat di sisi Allah. Sebab itulah disebut dalam ayat yang lain, Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kamu sangka dengan senang-senang kamu nak harapkan kamu mendapat syurga Allah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kamu seperti mana yang datang kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Apa yang diberi ujian kepada mereka? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka diberikan ujian oleh Allah dengan keperitan, susah, sehingga satu masa iman mereka digoncang. Kita tenang, alhamdulillah. Ini kita nak menginsafi Ramadan kita ini. Iman mereka itu digoncang oleh Allah. Nak melihat sejauh mana keimanan mereka. Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul, sehingga sebahagian di kalangan sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mata nasrullah? Bilakah nak datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi, untuk kita mengambil pengajaran daripada apa yang saya sebutkan dalam mukaddimah ini, saya tanya diri saya, tuan-tuan dan puan-puan tanya diri masing-masing. Kita masing-masing bermuhasabah untuk kita nak menginsafi Ramadan ini. Boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kita bersyukur daripada awal sebelum datangnya Ramadan, kita berusaha, imam kita di seluruh pelosok dunia berdoa seperti mana anjuran Nabi SAW. Nabi anjurkan kita supaya kita berdoa supaya Allah berkati kita dalam bulan Rajab, Allah berkati kita dalam bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikanlah kami untuk masuk dalam bulan Ramadan. Maka hari ini kita dah masuk dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Ketika mana datangnya Ramadan, Nabi di antara orang yang paling gembira datangnya Ramadan. Para sahabat di antara orang yang paling gembira datangnya Ramadan. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis, Nabi bertakbir. Datangnya Ramadan, Nabi bertakbir. Pak Musi, Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Betapa gembira dan semangatnya Nabi nak berhadapan dengan Ramadan ini. Kenapa? Nabi panggil para sahabat, wahai sahabat, kamu nak tahu tak telah datangnya Ramadan? Dalam Ramadan ini mempunyai beberapa perkara yang cukup besar. Di antaranya dalam bulan Ramadan ini penuh keberkatan. Alhamdulillah, tahun ini kita dipilih lagi oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan ini di antara Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Tahun lepas dah cukup baik. Tahun ni kita nak buat yang paling baik dalam kehidupan kita.
Nabi kata para sahabat, sesungguhnya datangnya Ramadan ini, maka dalam bulan Ramadan ini adanya keberkatan Allah yang begitu luas. Masya Allah. Satu, barakah. Hari ini puan-puan baca Quran, satu huruf bukan satu pahala, satu kalimah bukan satu pahala. Allah nak bagi peluang kepada kita. Betapa kasih dan sayangnya Allah. Keberkatan Ramadan ini Allah bagi kepada kita bukan satu kalimah, satu huruf, 10 ganjaran. Masya Allah. Tahniah kepada tuan-tuan yang istiqamah dengan tadarus ini. Kerana ini merupakan sunnah Nabi. Kalau tuan-tuan nak tahu, Nabi ini diceritakan di dalam hadis, dalam bulan Ramadan Jibril alaihi salam akan datang bertemu dengan Nabi. Waktu bulan Ramadan ni, dia datang jumpa Nabi, dia buat apa? Jibril akan membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudarisu. Jibril akan mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Baca ulang ayat Al-Quran. Dalam hadis tersebut menceritakan Jibril alaihi salam akan datang kepada Nabi setiap tahun, iaitu dalam bulan Ramadan, kecuali pada tahun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, Jibril datang 2 kali. Maknanya setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang Al-Quran dengan Jibril sehingga khatam. Ini sunnah Nabi. Jadi kalau kita nak menginsafi Ramadan kita ini, kita ikut Nabi kita. Kalau kita nak Allah sayang kita, kita ikut Nabi kita. Kalau kita nak Allah sayang kepada kita, saya pesan kepada tuan-tuan dan diri saya, kita ikut Nabi kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pertama, kita dapat apa? Allah sayang kita. Kita tuan-tuan, kalau orang sayang kita, kita cukup suka. Ni Allah nak sayang kita. Kalau kita nak dapat Allah sayang kita, salah satu syaratnya, kita kena ikut Nabi. Tadarus Al-Quran ini sudah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat apa? Allah yaghfir lakum dzunubakum. Ikut Nabi. Nak Allah sayang kita, kita ikut Nabi, nanti Allah akan ampunkan dosa kita. Masya Allah. Ini peluang yang Allah nak bagi pada kita. Saya kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi apabila datangnya Ramadan, Nabi di antara orang yang paling gembira. Sehingga kan Nabi bertakbir. Dalam satu riwayat hadis disebut, macam mana? Nanti saya ingat saya sebut tuan-tuan. Dalam hadis ini disebut Nabi berdoa. Apa yang Nabi doa? Nabi doa, ya Allah. Setelah Nabi bertakbir, Nabi berdoa, Nabi kata, ya Allah, limpahilah kami di dalam bil yumni wal iman. Sebahagian riwayat lain mengatakan bil amni wal iman. Ada 2 riwayat yang berbeza, tetapi maknanya sama. Allahumma ahillahu. Baru saya ingat. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman. Dalam riwayat lain disebut Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Maknanya sama. Maknanya apa? Nabi awal-awal lagi datangnya Ramadan ini, Nabi berdoa, ya Allah, limpahilah kami sekalian dalam keadaan limpahan keimanan. Limpahilah kami sekian dalam limpahan keimanan dan keamanan. Wassalamati wal islam. Dan limpahilah kami ini dengan keselamatan
dan kekalkanlah kami ini dalam keadaan Islam. Wat taufiq, dan juga kekalkanlah kami ini, limpahilah kami ini dengan petunjukmu. Lima tuhibbu wa tardah, dengan apa yang engkau suka dan engkau redai. Ini yang Nabi sebut. Yang pertama Nabi sebut, Nabi kata bulan Ramadan ini dilimpahi dengan rahmat. Yang kedua Nabi panggil para sahabat, Nabi kata datangnya Ramadan ini, di dalam Ramadan ini Allah telah membuka pintu-pintu langit dan Allah telah menutup pintu-pintu neraka. Masya Allah. Ini kita nak menginsafi Ramadan kita ni, kita kena faham. Jadi apabila kita faham, kita akan segera mengambil peluang ini untuk kita semakin memperbaiki kita punya kualiti ibadah kita. Kita dah cukup baik ibadah kita, tapi kita nak tahu ni, kalau boleh peluang yang ada ni kita tak tahu lagi tahun depan adakah kita akan dijemput oleh Allah masuk dalam bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijrah. Tak tahu lagi. Jadi kita nak ambil peluang ini. Allah tutup pintu neraka. Sebab itu kita selalu dengar orang kalau meninggal dunia pada bulan Ramadan ni cukup hebat. Sebab apa? Sebab Allah angkatkan siksa kubur dia sementara ditutupkan pintu neraka ini. Kemudian apa lagi? Nabi kata sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini kamu telah difardukan puasa. Ni yang kita sedang lalu sekarang ni, ia merupakan rukun Islam kepada kita. Puasa merupakan rukun Islam kepada kita, semua orang Islam. Tak boleh tinggal puasa dengan sengaja, kecuali dalam keadaan yang diizinkan oleh syarak. Umpama diizinkan oleh syarak, orang itu sedang melakukan musafir umpamanya, diizinkan syarak. Orang itu kalau bagi seorang wanita umpamanya, dia sedang mengandung umpamanya, kalau dia puasa menyebabkan kandungannya itu kesihatan kepada bayi itu terjejas umpamanya, dia boleh, tetapi dia wajib mengqadhakan. Sama dengan musafir tadi, wajib qadha. Para sahabiah menceritakan, mereka berkata, kami telah mengqadhakan puasa pada bulan Syaban. Sebelum datang Ramadan, kami akan qadha puasa-puasa yang belum kami tunaikan. Mungkin ketika mana datangnya keuzuran syarak, puasa wajib diqadhakan. Kata mereka, kami mengqadhakan puasa sebelum datangnya puasa bulan Ramadan. Dan seterusnya apa yang Nabi sebut. Nabi kata lagi, di dalam bulan Ramadan ini, Nabi cerita kepada sahabat dalam keadaan Nabi gembira dan seronok. Nabi kata, dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, sebab Nabi gembira itu sebab apa? Sebab Nabi kata juga dalam hadis ini, dalam bulan Ramadan ini ada suatu malam yang mana malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya malam itu malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat malam tersebut, baiknya malam tu umpama seperti mana baiknya 1000 bulan. Kita mengira tentang 1000 bulan. Ada sebahagian mengatakan 1000 bulan itu menyamai 83 tahun lebih. Maknanya seumur hidup bagi kita manusia biasa seperti kita ni, kebanyakan orang hidup lingkungan 63 tahun itu sunnah. Tapi kebanyakannya ada juga 70, ada juga 80. Tak kisahlah. Tapi yang pentingnya Allah nak bagi
satu peluang kepada kita. Nabi kata dalam bulan Ramadan ini, dalam keadaan gembiranya Nabi itu, Nabi bertakbir, kemudian Nabi panggil sahabat, Nabi cerita, Nabi kata, hai sahabat, dalam bulan Ramadan ini salah satu keistimewaan yang ada ialah dikurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya hormati sekalian, apa yang perlu kita buat setelah mana kita tahu keadaan itu, supaya kita dapat menginsafi Ramadan kita ini? Saya nak nasihatkan diri saya dan semua para pendengar sekalian sebelum kita menutup perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, saya nak cerita tentang pentingnya tuan-tuan jaga hati dan niat tuan-tuan. Itu yang pertama. Kita masuk dalam bulan Ramadan ni, dah banyaklah kita buat benda yang cukup baik, yang macam-macam kita buat, baca Qurannya, tahajudnya dan sebagainya. Tapi kita ingat tuan-tuan, Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata, rubbama sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubbama qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Nabi pesan, ramai di kalangan orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak ada erti apa-apa, melainkan al-ju', melainkan dia lapar. Dan begitu juga ramai di kalangan orang yang bangun pada waktu malam dalam bulan Ramadan ini tidak ada makna apa-apa, melainkan dia hanya sekadar letih bangun malam. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita kena jaga hati kita ni. Sangat penting memainkan peranan supaya puasa kita itu menjadi puasa yang berkualiti. Kita mesti kena jaga hati kita. Kita berpuasa kerana Allah, kita melaksanakan perintah apa sekalipun kerana Allah, dan jaga pantang larang dia. Di antara pantang larang dia ialah as-sawmu junnah. Nabi sebut, puasa itu akan menjadi perisai kepada kamu. Tetapi ingat, ada benda yang tak boleh kamu buat ketika mana kamu berpuasa. La yarfus wala yajhal. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Rupanya dalam pantang larang puasa ni bukan sekadar kita tahan lapar dan dahaga. Rupanya kita kena jaga, syaratnya kita kena jaga lidah kita. Kita dah baca Quran dah cukup cantik, tapi dalam pada yang sama, la yarfus wala yajhal. Jangan sekali-kali kamu bercakap perkara-perkara yang tak elok. Benda yang tak elok ni semua maklum. Jangan cakap benda yang tak elok. Wala yajhal, dan jangan sekali-kali kamu menghina, mencela orang. Ini pantang larang dalam puasa. Sebab itu tuan-tuan, begitu juga dalam kita melakukan amal ibadah ini. Saya kata tadi, niat. Tuan-tuan, dalam melakukan apa saja ibadah ini, niat tu mesti kena ada. Tuan-tuan nak buat tadarus hari ini, niat. Kena niat. Tuan-tuan bertadarus kerana Allah. Tuan-tuan nak beriktikaf, tuan-tuan kena niat iktikaf. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kena ada niat itu. Begitu juga kita nak bayar zakat. Nanti tuan-tuan, puan-puan, kita nak bayar zakat, kita juga mesti kena niat. Bukan sekadar kita sebut lafaz sahaja, tak boleh. Dia kena niat tu kena betul. Niat kerana Allah. Kita nak dirikan solat. Saya bagi contoh, kita nak dirikan solat. Para ulama ajar kepada kita cukup, bukan senang nak dapatkan niat tu, niat yang betul. Sehingga kan mereka terpaksa meletakkan beberapa kriteria niat yang betul. Apa niat yang betul dalam solat? Mereka mengatakan mesti kena ada ta'rad, mesti kena ada ta'yin, mesti kena qasad, mesti kena ada ta'rad, mesti kena ada ta'yin. Tak ada qasad, tak ada ta'rad, tak ada ta'yin, niat solat kita tu tak betul. Sampai tahap begitu.
Masuk qasad ni apa? Kita kena menghadirkan diri kita, kita melakukan solat itu. Ta'arad itu apa? Ta'arad itu kita menentukan fardu. Fardu apa? Sunat apa? Ta'yin itu kita menentukan rakaat. Sampai tahap gitu. Itu cerita tentang niat solat. Begitulah dalam kita melakukan ibadah puasa ini, niat kita mesti kena niat. Jangan lupa niat. Dan seterusnya, apa yang perlu kita buat dalam kita nak melalui bulan Ramadan ini. Tadi saya kata tentang niat. Yang kedua, tuan-tuan, jangan tinggalkan tentang doa. Jangan sekali-kali tinggalkan tentang doa. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, selalu ulang. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa. Doa. Waktu nak berbuka puasa, doa. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa ketika mana dia nak berbuka puasa, Nabi kata, pada ketika itu, doanya itu makbul. Doa. Jangan tinggal doa. Bangun malam, doa. Niat, doa. Kemudian, kita lakukan sedekah. Kita lakukan sedekah. Banyak benda kita boleh buat. Sedekah di dalam bulan Ramadan. Betul, sedekah dalam bulan lain tu afdalnya ada. Tetapi dalam bulan Ramadan ini, kalau tengok dalam hadis Nabi, para sahabat cerita, kalau kamu nak tengok, Nabi ini orang yang paling ajwadun nas. Orang yang paling banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi tak buat pada bulan-bulan lain Nabi buat, tetapi bulan Ramadan ni Nabi lipat gandakan. Jadi bermaksud di situ Nabi memberi isyarat kepada kita betapa sedekah dalam bulan Ramadan itu adalah suatu yang afdal. Begitu juga disebut dalam hadis yang lain bahawa Nabi kata, kalau kamu nak tahu, nak bagi makan tu, beri makan tu bagus pada waktu-waktu yang lain, tetapi memberi makan di dalam bulan Ramadan itu adalah lebih baik. Jadi maksudnya dalam segala bidang, dalam segala amal ibadat, Nabi kata dalam bulan Ramadan inilah waktunya yang paling baik. Masya Allah. Kita jangan jaga hati kita. Kita berdoa, kita buat amal ibadat, dan kita jangan lupa untuk kita adakan suatu masa untuk kita muhasabah diri kita dengan qiyam. Kita qiyam waktu malam, pilihlah waktu yang sesuai. Solat tarawih, tetap solat tarawih. Selepas balik solat tarawih, itu hal kita dengan Tuhan. Pilih satu masa. Kalau boleh, kalau bulan Ramadan yang sebelum ni pun kita qiyam, yang sebelum tu pun kita qiyam, tapi tak sampai satu makam yang sepatutnya kita sampai. Apa makam yang patut kita sampai ketika mana kita qiyam ini? Ketika mana Nabi beri satu panduan kepada kita. Kalau kamu nak Allah lindung kamu di akhirat kelak, hendaklah kamu ketika mana kamu berada dalam keadaan kamu bersendirian, qiyam, bermuhasabah, menghadap Allah itu, mengalirkan air mata kamu. Kalau boleh, kalau tahun yang sebelum ni kita doa, kita qiyam, tapi tak sampai satu tahap boleh mengalirkan air mata kita. Rajulun, kata Nabi dalam hadis ini, ada 7 golongan yang Allah akan lindung dia di akhirat. Salah satunya, laki-laki apabila dia bersendirian melakukan qiyam dan muhasabah dia, fafadat ainah, air mata, kedua matanya itu mengalir. Apabila mengalirnya air mata itu sebagai tanda keinsafan kita, kita nak ambil peluang dalam bulan Ramadan ini, kita nak menginsafi Ramadan ini dengan kita nak hadirkan diri kita dengan qiyam kita pada suatu masa yang dipilih nanti, tuan-tuan. Cuba satu keadaan yang menghadirkan keinsafan yang benar-benarnya, yang mengalirkan air mata kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya, bertepatan dengan apa yang Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Man qama maknanya siapa yang mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan ni macam-macam, daripada mula sampai kepada malam, siang sampai ke malam. Sebab tu Imam Syafi'i disebut, Imam Syafi'i kata, aku menganjurkan bagi kita yang mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mestilah kita bermula daripada siang hari sehinggalah bawa ke malam. Imam Nawawi juga menakalkan perkara yang sama daripada Imam Syafi'i. Kalau kita nak dapat Lailatul Qadar itu bermula daripada siang, aku menganjurkan katanya daripada siang sehingga ke malam. Dan yang paling istimewa tuan-tuan, bagi kita menzahirkan keinsafan kita, kita nak Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling terbaik dalam hidup kita. Kalau boleh, kita cari satu masa supaya apabila kita bersendirian, kita berdoa kepada Allah, kita menghidupkan Ramadan itu dengan penuh keimanan kita dan dengan penuh penghisaban, perhitungan kita dengan Allah. Kita muhasabah diri kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik untuk diri kita semua, saya dan tuan-tuan semua. Saya berterima kasih kepada Tuan Musi dan semua ahli tuan kuasa serta Biro Muslimat dan tahniah kerana dapat menghidupkan, mengimarahkan masjid kita ini dengan tadarus. Mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak kepada yang berbahagia, tuan penceramah kita pada pagi yang penuh barakah ini, iaitu Tuan Haji Muhammad Azmi bin Haji Masjuri, penolong pengarah kanan unit ta'mir bahagian urusan masjid, Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Terima kasih Ustaz. Ada permintaan daripada pihak jawatan kuasa masjid, mungkin kita buka sesi soal jawab tentang kekhilafan ataupun kekeliruan di dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan ini. Sekiranya ada, silakan. Ada ke? Silakan. Kuat sikit suara. Konsep tadarus. Kita kumpulkan ceramah. Bagi dulu soalan boleh? Itu satu soalan. Tahu konsep tadarus. Boleh ingat ceramah? Okey, soalan yang kedua ada ke? Soalan? Tak ada. Ada ke? Soalan? Tiada kan? Sekiranya tiada, kita terus kepada jawapan. Boleh berceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagi menjawab soalan puan tadi, puan tanya bagaimanakah konsep tadarus. Kalau kita memahami bahasa Arab, darasa yudarisu. Darasa yudarisu dalam bahasa Arab memberi pengertian dia bukan seorang. Darasa yudarisu maknanya dua. Sebab itu tadarus ni dua dan lebih. Sebab itu tadarus ni dia kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita baca tu kita sendiri pun tak sedar kita terjatuh baris. Kadang-kadang sahabat kita baca, dia ingat dia baca dah cukup betul lah dia baca. Kadang-kadang baris jatuh juga. Sebab itu tuan-tuan,
Yang paling kalau nak ambil pengajaran ataupun nak ambil ibrah daripada cara untuk kita nak bertadarus di dalam amalan tadarus kita ini, kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi. Saya bacakan hadis tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam dan mengulangi Al-Quran itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia darasa yudarisu, maknanya di antara dua pihak. Saya baca, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan baca, saya dengar. Tapi yang paling elok bagi ada orang yang pakar di dalam nak menegur kita itu. Itu yang paling elok. Seperti mana Nabi ditegur oleh Jibril alaihi salam. Nabi ditegur oleh Jibril alaihi salam. Jadi, kalau kata kita nak bertadarus, boleh kita bertadarus dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian, kalau ada peluang dan juga di dalam karya kita ini ada beberapa orang yang mahir di dalam, dia merupakan ahli qira, orang yang mahir dalam baca Al-Quran. Mungkin ada anak-anak al-hafiz kita, mungkin ada hafizah dalam karya kita ini. Mungkin kita boleh jemput dia, duduk bersama dengan kita. Bukan saya katakan bacaan kita tak betul, bukan maksud begitu. Bacaan kita semua dah betul. Saya sendiri pun kadang-kadang saya baca terjatuh huruf. Kadang-kadang ada orang tegur kita. Tengok tu macam dah betul, tapi macam itulah. Itulah dia mata kita. Jadi sebab itulah nasihat menasihati itu dianjurkan kepada kita. Dan kalau boleh buat begitu bagi ada orang yang mahir, ahli qira, duduk dalam kumpulan kita supaya dia dapat menegur kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertadarus, mengulang Al-Quran di hadapan Jibril alaihi salam ketika mana di dalam bulan Ramadan. Sekian, itu jawapan daripada saya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur jazilan kepada yang berbahagia, tuan penceramah kita yang telah menjawab soalan daripada Biro Muslimat. Mudah-mudahan kuliah duha yang santai, yang ringkas tapi padat dengan banyak iktibar dan banyak ilmiah yang boleh kita ambil daripada apa yang disampaikan oleh penceramah tadi. Antaranya tentang Ramadan yang disapi ini, ya, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya tertarik apa yang disebut oleh penceramah tadi dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Selepas ayat Syahrul Ramadan bawah tu, ayat yang seterusnya berbunyi wa idza sa'alaka ibadi, sambung boleh, anni fa inni qarib. Allahu akbar. Menunjukkan bulan